Hai, Assalamualaikum. Nama saya ialah Muhammad Lufaidi bin Muhammad. Nombor metrik saya ialah 10KN20F1001. Saya daripada kelas 3 Ilmusi dan saya daripada kumpulan nombor 4. Dan tajuk yang kumpulan saya pilih ialah tajuk nombor 7, iaitu Perpaduan Masyarakat Malaysia Menerusi Kesihatan. So, yang pertama ialah pengenalan. So, seperti yang kita tahu, kesihatan dan perpaduan rakyat Malaysia sangat penting dalam membangunkan sebuah negara yang harmoni dan menuju ke arah negara yang maju. Setelah itu, kesihatan rakyat Malaysia juga amat diutamakan dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Apabila kesihatan rakyat terjamin, maka pelbagai aktiviti kemasyarakatan dapat dilaksanakan secara tidak langsung, dapat memupuk semangat perpaduan di antara kalangan Malaysia. Pembangunan negara yang dirancang juga berjalan dengan baik. Malaysia akan menjadi sebuah negara yang bersatu, teguh apabila kesihatan dan perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang bersatu padu serta berupaya menjamin kesejahteraan semua lapisan masyarakat. Dan akhir sekali ialah kesejahteraan yang lebih baik juga akan meningkatkan kemajuan rakyat. So yang seterusnya saya akan ceritakan tentang 3 contoh aktiviti rekreasi yang boleh memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. So, yang pertama yang saya dapat pilih dalam banyak aktiviti rekreasi ialah, yang pertama ialah senam aerobik. So, senam aerobik ialah di mana kita dapat melihat banyak di taman-taman rekreasi di tempat rekreasi banyak lebih kepada golongan orang yang berumur ataupun golongan yang lebih tua ataupun muda banyak melakukan aktiviti senam aerobik ini, iaitu dengan menggunakan lagu. Mereka akan menari mengikut cara yang bersesuaian dengan aktiviti senam aerobik ini. Yang kedua ialah aktiviti berjoging. Berjoging ni amatlah kebiasaan bagi rakyat Malaysia untuk semua lapisan masyarakat, tidak kira umur, tidak kira bangsa. Kita dapat melihat banyak pelajar, sekolah rendah berjoging, sekolah menengah berjoging, orang yang bekerja ataupun yang sudah berumah tangga masih menggunakan aktiviti berjoging ini. Dan kita dapat berjoging bersama jiran tetangga kita. Contohnya jiran kita ialah seorang Cina atau India, kita boleh mengajak mereka untuk berjoging sekali dengan kita. So oleh itu kita dapat menguatkan lagi hubungan perpaduan ini. Dan akhir sekali yang saya dapat ialah, iaitu yang ketiga, mendaki. Contohnya kita dapat mendaki gunung. Kita dapat menyertai aktiviti ini kerana aktiviti ini tidak kira had umur, agama dan bangsa. So aktiviti ini sangat terbuka dan ini amatlah bagus untuk kita memupuk semangat perpaduan di antara rakyat Malaysia. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Faris Hakim Muhammad Aris. Nombor saya 10DKM20F1009. Cara aktiviti rekreasi dapat mengeratkan hubungan antara perpaduan kaum antara satu sama lain. Yang pertama adalah dengan menyambut hari perayaan kaum lain seperti kaum Melayu, India dan Cina. Dengan menyambut hari perayaan lain, bangsa lain dapat mengenali berkenaan dengan budaya dan tradisi kaum dan dapat mempelajari berkenaan dengan pakaian, makanan dan budaya sesebuah kaum. Selain itu, aktiviti mengunjungi juga dapat mengeratkan perpaduan kaum dengan perpaduan antara jiran, kerana kita dapat mengenali lebih dalam berkenaan dengan jiran dan dapat mengetahui tentang isu jiran. Yang kedua adalah aktiviti sukan dan rekreasi. Dengan mengadakan aktiviti sukan dan rekreasi, kita dapat melahirkan masyarakat yang kerjasama dan bertoleransi antara satu sama lain. Bukan itu sahaja, aktiviti sukan dan rekreasi ini mudah untuk disertai oleh setiap lapisan umum masyarakat. Dengan ini kita dapat mengenali antara satu sama lain bukan tanpa mengira umur, bangsa dan agama. Bukan itu sahaja, aktiviti sukan dan rekreasi ini juga kita dapat melahirkan masyarakat yang sihat dari segi mental dan fizikal. Akhir sekali, mempergiatkan aktiviti sukarelawan dan kebajikan dalam komuniti. Dengan mengadakan aktiviti sukarelawan dan kebajikan dalam komuniti,
kita dapat melahirkan masyarakat yang dapat melahirkan masyarakat perpaduan kaum yang lebih kukuh. Kerana lebih kukuh. Sebagai contoh, tradisi yang selalu kita gunakan adalah dengan bergotong royong bersama-sama. Selain itu, kita tidaklah boleh mengharapkan dengan krisis ekonomi yang berlaku di Malaysia yang kian hari makin menunjuk ini, kita tidak boleh mengharapkan bantuan daripada kerajaan ataupun inisiatif daripada kerajaan sahaja. Masyarakat haruslah bersama-sama membantu masyarakat yang berada dalam kesusahan supaya kita dapat mengeratkan lagi perpaduan antara kaum. Seterusnya, masyarakat haruslah menghulurkan tangan apabila berlakunya bencana alam. Sebagai contoh, tanah runtuh, banjir kilat dan lain-lain. Sebagai contoh, bantuan yang perlu dihulurkan adalah bantuan dari segi makanan, pakaian dan wang. Dengan melakukan semua ini, perpaduan kaum akan ini semua dapat mengeratkan lagi perpaduan kaum antara satu sama lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nukul Sakim bin Aizan dari kelas DKL Masih, nombor metrik 10 DKL daripada F108. Saya akan menerangkan tindakan dan langkah pencegahan yang perlu dilakukan apabila berlaku penularan demam denggi dalam kalangan pelajar politeknik. Sebelum itu, saya akan menerangkan demam denggi merebak melalui gigitan nyamuk Aedes betina dengan simptom yang serupa dengan demam panas dan tanda yang termasuk iaitu demam tinggi, sakit pada biji mata, sendi, otot dan tulang, sakit kepala, keletihan dan ruam. Dalam kes yang kritikal, demam tinggi berdarah boleh berlaku dengan simptom seperti pendarahan tidak terkawal, sakit perut, cirit berik, kerak muntah dan lebam. Ini boleh membawa kepada sindrom kejutan denggi yang boleh membawa maut. Cara yang paling baik untuk melindungi diri anda dan orang tersayang dari jangkitan demam tinggi adalah melalui pencegahan, dan anda dapat buat demikian dengan itu tip yang saya akan berikan. Tindakan yang pertama ialah menghapuskan tempat pembiakan nyamuk. Nyamuk Aedes bertelur dalam air yang bertakung dan ianya mengambil 7 hingga 10 hari dari masa telur menetas hingga ia menjadi nyamuk dewasa. Oleh itu, cara yang paling berkesan adalah cegah denggi, terutamanya di dalam rumah ataupun di dalam kawasan asrama adalah untuk memastikan bahawa tiada pembiakan nyamuk. Sebenarnya anda perlu tutup tingkap dan pintu sekerat mungkin. Pasangkan skrin kerangka, walaupun dengan memastikan bahawa pintu dan tingkap sentiasa tutup. Cara yang baik untuk menghalangkan masuknya nyamuk dan serangga yang lain, ia bukan hanya kaedah yang paling betul. Nombor 3 ialah lindungi kulit anda dari gigitan nyamuk. Sekiranya anda tinggal di zon wabak denggi, gunakan alat pengusir nyamuk elektrik untuk melindungi kulit dari gigitan nyamuk. Sebelum anda keluar rumah, pakai penyembur nyamuk untuk melindungi kulit yang terdedah. Pastikan bahawa ia mengandungi bahan-bahan yang mampu menghalang nyamuk sesuai digunakan di kulit badan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Nur Zahawi bin Ahmad Zuhaimi, nombor metrik 10 DKM 20F 1020. Okey, di sini saya akan membicarakan 3 peranan pelajar dalam usaha menangani masalah pengembalian kebersihan dan penjagaan kesihatan. Yang first kali tentang kebersihan ialah mencegah bau badan. Mencegah bau badan ialah kita pelajar perlulah menggunakan deodoran yang betul efektif dan menggunakan bahan-bahan yang tidak berbau
kuat apabila berpeluh dan menyembur minyak wangi supaya tidak supaya mencegah bau badan. Dan seterusnya, rawat kulit wajah dan penampilan diri. Itu dapatlah pelajar kulitnya tidak terlalu kusam dan penampilan dirinya perlulah kemas supaya teratur orang yang di sekelilinginya melihat pelajar tersebut. Dan seterusnya, pelajar perlulah menjaga kebersihan badan. Perlulah menjaga kebersihan badan, menjaga kebersihan pakaian. Ini amatlah penting bagi seseorang pelajar itu. Terutamanya adalah untuk kita hendak menunaikan solat dan apabila kita bersembang dengan kawan-kawan, tidaklah mengganggu kawan tersebut. Seterusnya ialah masalah mengatasi penjagaan kesihatan terhadap pelajar, iaitu yang first kali ialah pelajar tidaklah pelajar perlulah mengamalkan gaya hidup sihat seperti mengamalkan makanan yang seimbang dan melakukan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Dan pelajar bolehlah membuat rekreasi seperti berjoging, bersukan dan melakukan aktiviti lain yang boleh dapat mengekalkan kesihatan tersebut. Dan seterusnya ialah pelajar perlulah pelajar janganlah menyendiri, kerana apabila pelajar menyendiri, dia akan mengalami tekanan atau stres yang mengakibatnya ia kemurungan. Oleh itu, pelajar perlulah mencari seseorang atau kawan-kawan yang boleh dapat berkongsi cerita atau maklumat dan boleh menceriakan hidupnya supaya tidak mengalami kemurungan, untuk mencegah tekanan tersebut. Dan jika pelajar tersedar daripada mengidap penyakit kemurungan ini, pelajar perlulah jumpa seorang pakar untuk memberi nasihat supaya tidak berlaku penyakit tersebut. Akhir sekali, pelajar perlulah dapat tidur yang cukup supaya memastikan kesihatan mental terjaga dan boleh mengurus stres yang baik, kerana tidur merupakan cara terbaik untuk merehatkan fizikal dan mental selepas melakukan tugas yang berat setiap hari. Iaitu apabila stres, ia boleh mengganggu corak tidur seseorang itu. Dan tidur yang cukup dapat memberi tubuh yang segar dan dapat memulakan aktiviti atau kehidupan seharian yang lebih baik. Kesimpulan di sini didapati bahawa kesihatan amatlah penting bagi diri kita serta masyarakat sekeliling.
Dengan menjaga kesihatan, kita dapat mengeratkan silaturahim dengan masyarakat sekeliling terutamanya berkreasi seperti jogging, hiking dan sebagainya. Oleh itu, ini dapatlah memupuk perpaduan dalam masyarakat menerusi kesihatan yang kita lakukan. Sekian, terima kasih.